Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Setelah beberapa bulan kita tangguhkan kuliah kita, dan insya-Allah malam ni kuliah kita di surau kita yang pertama lah. Baik, kita dah ikuti beberapa siri-siri online dan kita dah sampai pada muka surat 47 kitab Misbahud Duja, syarah kepada Safinatun Najah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahumma bi'ulumihi fid darain ya amin ya rabbal alamin. Perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW. Baik, kita masih membincangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang kita sebut sebagai rukun iman. Makna rukun iman ni apa dia? Mau tak mau, ini antara benda yang kita kena beriman dan faham tentang akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Antara benda yang basic bab berkaitan dengan Nabi SAW yang kita tahu, kena tahu ni disenaraikan. Maknanya kita, isteri kita, anak-anak kita kena tahu benda-benda yang penting berkaitan dengan Nabi SAW ni, kena ajak dan maklum dan bagi tahu kat mereka juga. Ada beberapa benda lah. Yang pertama adalah baginda SAW berketurunan Arab daripada bangsa Quraisy. Yang ni nombor satu kita kena faham. Nabi SAW bukan daripada bangsa Bani Israel, bukan daripada bangsa Yahudi, bukan daripada bangsa-bangsa yang lain, daripada orang Arab, daripada bangsa Quraisy. Dan Quraisy adalah bangsa yang Allah Subhanahu Wa Taala mention di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy. Bangsa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan muliakan dalam Al-Quran. Bangsa lain tak mulia ke? Bangsa lain adalah yang baik, ada yang tak baik. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala pilih keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maknanya bangsa tu bangsa yang hebat, bangsa tu bangsa yang mulia yang Allah beri pada dia. Tapi dengan iman dan takwa jugalah. Ada juga Arab Quraisy tapi hak tak beriman, ada ke? Cuma kita kena faham Nabi SAW tu adalah daripada bangsa Quraisy. Disebabkan bangsa Quraisy inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi yang menolak kerasulan Nabi SAW. Disebabkan bangsa sahaja. Sebab aspek mereka apabila Nabi SAW, Nabi akhir zaman ni akan mai. Sebab tu banyak orang-orang Yahudi berhijrah duduk di Madinah. Kerana apa yang mereka dapat daripada ahbar, daripada pendeta-pendeta mereka, ada satu orang Nabi akhir zaman yang akan lahir dan dia akan mai, dan mereka duk ingat dia adalah bangsa daripada Yahudi dan Bani Israel. Tapi sebab tu orang-orang Madinah sebelum ketibaan Nabi SAW penuh dengan orang-orang Yahudi. Sehingga semualah jalan raya nama Yahudi, bangunan nama Yahudi, semua Yahudi kuasai semua. Ketika tu orang tempatan Madinah ni pun takut dengan Yahudi. Kalau jalan bertuh bau, mereka akan kata, tunggu Nabi akhir zaman mai, jaga apa. Selalu mereka akan dikejutkan dengan perkataan tu. Tetapi apabila Nabi SAW tiba di Madinah dan mereka tengok Nabi bukan daripada bangsa yang kita sebut sebagai bangsa mereka lah, bangsa Bani Israel Yahudi,
mereka menolak kerasulan Nabi SAW hanya disebabkan berlainan bangsa. Padahal mereka tahu dah apa yang Nabi bawa tu betul dalam maklumat daripada Taurat dan sebagainya, tapi mereka tetap menolak. Bangsa satu benda yang sangat kita kena jaga, tetapi janganlah disebabkan bangsa kita menolak kebenaran. Ada disebabkan bangsa kita buat satu benda yang salah, kita defend dia. Kita kata tak apa benda ni sebab dia bangsa sama dengan aku. Ataupun bangsa sama dengan kita tu dia buat benda yang bertentangan dengan syariat. Kita kena bagi tahu benda ni betul atau benda ni salah. Bukanlah kita menyokong bangsa sampai kita lupa kepada kebenaran. Itu kita kena faham. Itu nombor satu. Nombor dua, baginda SAW berkulit putih kemerah-merahan. Tu warna kulit Nabi lah. Maknanya bila kena panas, Nabi biasanya Nabi jadi merah. Atau Nabi marah, Nabi jadi merah. Bila masa tengah khutbah. Ataupun ada hadis kata Nabi SAW tengok seorang lelaki pegang cincin emas, dia pakai, Nabi ambil, Nabi baling, muka Nabi merah. Kami tahu bila Nabi SAW marah, bila muka Nabi ni merah. Benda ni kita tak boleh ikut lah. Buat macam mana? Kita kukuh. Ada benda hak sunnah Nabi kita boleh ikut. Ada benda kita dengar je lah, nak buat macam mana tak? Kening Nabi SAW tengok pada jauh macam bercantum. Bila pergi dekat dia ada lah bulu-bulu, tapi dia tak bercantum betul. Dia nampak macam bercantum pada jauh. Gigi Nabi SAW aflash. Aflash ni maksudnya ada renggang-renggang sikit, yang sesuai lah dengan muka Nabi buat. Benda-benda tu dia, kita katakan bahasa kita, memang handmade lah. Muka Nabi SAW tu seperti ka'annama qad khuliqta kama tasha'. Macam Nabi minta, macam Nabi request ke Allah. Saya nak mata macam ni, saya nak hidung macam ni. Macam Nabi request ke Allah. Seolah-olah cantiknya muka Nabi SAW. Tetapi benda-benda tu nak ikut macam mana? Kan lah, Nabi ada janggut banyak lah. Dan kita jenis tak niat janggut nak buat macam mana? Ada selai, ada 7 helai, pegang tu urut-urut, luruh 3, tinggal 4. Nak buat macam mana benda tu? Tu di luar kawalan lah. Benda yang kita boleh ikut, kita ikut lah. Benda yang sekadar makluman, macam kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan, itu information untuk kita. Kita tak mesti buat plastik surgery, buat macam Michael Jackson menjadi putih gitu. Sebab apa jadi macam ni? Sebab aku nak ikut Nabi. Tak. Itu bukan arahan suruh kita ikut. Itu kita belajar, kita tahu dan kita kenal. Jadi bila kita mimpi Nabi SAW, kita tahu, kita belajar, oh Nabi ni macam ni. Tapi ada tak ulama bincang, kalau kita mimpi Nabi SAW tapi Nabi colour gelap, Nabi macam bukan putih kemerah-merahan, kata ulama, mungkin Nabi tu betul putih kemerah-merahan. Pada pandangan mata kita, Nabi nampak tak berapa cerah. Macam kita pakai spek hitam lah waktu pagi, tapi bila kita tengok cuaca nampak macam nak mendung, nak hujan. Bila kita buka spek baru tahu. Maka kalau situasi mimpi yang macam tu, adalah benda-benda salah yang kita buat. Maknanya Allah tak zahir colour betul muka Nabi SAW dekat kita. Mungkin ada kesilapan, dosa yang kita buat, atau ada benda-benda yang belum kita buat, sehingga mata kita tak direzekikan untuk melihat keadaan sebenar baginda Nabi SAW. Itu kulit putih kemerah-merahan. Dan nombor 3, baginda adalah penutup sekalian Nabi dan Rasul. Maknanya tak ada dah Nabi lah. Lepas pada Nabi SAW tak ada dah Nabi. Nama boleh, walaupun makruh, nama Muhammad Abdul Nabi boleh, tak ada masalah. Nabi, nama dia Nabi, boleh. Ada sini ada 2, 3 nama lain, nama Nabi Kan. Nama dia Nabi Kan, bukan Nabi. Nama dia Nabi, itu tak apa. Yang tak boleh dia Nabi. Sebab apa Allah sebut dalam surah Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu sekadar bapa-bapa di kalangan kamu, bahkan dia adalah
Rasul dan khataman nabiyyin. Dalam hadis Nabi kata apa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lepas pada aku. Jadi nubuwah atas nama nubuwah, atas nama orang yang diwahyukan oleh Allah, ada mukjizat versi macam nabi tu tak ada lah. Tapi apa yang Nabi SAW tinggal dari segi kerja dakwahnya, dari segi amalan-amalannya, ilmu, para anbiya tak mewarisi dinaran wala dirhaman, tetapi para waris anbiya mewarisi ilmu. Versi macam tu ada. Tapi nak kata dia Nabi betul tak ada lah. Dan bila kita tak ada Nabi betul, kita bincang dah bab sebelum berkaitan ni, kalau ada benda-benda pelik atau luar biasa yang orang tu cakap dia ada mukjizat dan sebagainya, maka basic benda mudah kita tahu benda tu adalah palsu dan tak betul. Walaupun dia bawa pada kita pelbagai keajaiban di hadapan kita, kita tak boleh mengaku kata orang tu adalah Nabi, kerana itu adalah sebahagian daripada rukun iman dan akidah kita. Kita kena faham dan kita kena bagi tahu hamailah champion macam mana, hang punya magic macam mana, pelik macam mana pun, hang bukan Nabi dan hang bukan Rasul. Tak ada lah Nabi dan Rasul, tak ada lah. Macam tu. Jadi tak ada orang lah boleh mai nak tambah syariat ke, nak abang kata ada semayang baru ke, ada ibadat-ibadat haji di tempat lain dan sebagainya, tak boleh terima, kerana Islam dah sempurna dah. Tak ada orang yang boleh jadi wakil pada Nabi SAW atas nama versi dapat mukjizat dan sebagainya. Baginda SAW dilahirkan di Mekah dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul di sana. Dilahirkan di Mekah dan dilantik menjadi Rasul. Nabi SAW beranak di Mekah lah. Sebab apa Allah pilih Mekah, dan sebab apa Allah pilih situasi macam tu, sebab apa Allah pilih Nabi ni miskin, sebab bapa Nabi SAW meninggal awal, sebab apa mak Nabi meninggal awal. Semua tu adalah sebahagian daripada sirah kehidupan yang memang Allah Ta'ala create untuk kita dan untuk Nabi SAW. Sengaja susul galur cerita itu dibawa macam tu supaya nak bina ketabahan dalam diri Nabi SAW. Orang tanya, sebab apa Nabi tak beranak dekat Rom dengan Parsi? Kan senang. Jadi anak Rom jadi anak Parsi ketika tu. Maksudnya mewah, senang nak buat Islam, nak ajak orang pada Islam semua mewah. Maka ulama sirah jawab bahawa sengaja Allah lahirkan Nabi SAW dalam keluarga yang miskin susah, kerana takkan menjadi buah mulut orang. Orang akan kata, bolehlah Nabi kaya, bapa Nabi dia duit bagus, ada orang semua kenal, dia tumpang tui dengan bapa dia lah. Bapa dia siapa? Oi, hang tak kenal bapa dia tu siapa? Oi, dia tu siapa dia? Dia tu adalah Raja Rom. Orang akan hormat Nabi bukan disebabkan Nabi tu Nabi. Orang terbayang-bayang bapa dia. Sebab tu walaupun Fir'aun, Nabi Musa AS digelar bapa dia Musa bin Fir'aun, sebab dia memang macam bapa angkat lah. Dia pada kecil dengan Nabi Allah Musa, daripada beranak duduk dengan Fir'aun sampai besar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan benda tu tak lama, bila dia bawa nubuah, Fir'aun lawan dengan dia. Fir'aun lawan dengan dia. Maknanya tak ada istilah tumpang keberkatan Fir'aun pada Nabi Musa, tak. Nabi Musa Allah Ta'ala beri kemuliaan yang hebat pada dia. Sama macam Nabi SAW tak beranak dekat Rom supaya orang kaya tak, orang miskin ni tak ambil alasan untuk bawa Islam lah. Bila kami nak bawa Islam macam mana, Nabi tak apalah qiyamulail, Nabi kaya, Nabi tak payah fikir lah cari duit semua. Kami balik berniaga pasal malam pun kira apa dah. Hari kami nak bangun qiyamulail terang mana. Oi, tak dan kami nak pergi semayang 5 waktu semua, kami susah nak cari duit. Tengoklah anak apa orang. Tengok orang akan bagi alasan. Tapi bila Nabi SAW Allah lahirkan dia dalam keluarga yang susah, miskin, ayah meninggal ketika kecil, anak-anak perempuan meninggal ketika kecil, ketika Nabi SAW masih hidup lagi, isteri meninggal ketika hidup lagi. Orang jadi tak ada alasan nak kata aku ni miskin susah. Nabi SAW miskin juga, bukan biasa miskin, lapak sampai 2 batu ikat. Hang pernah tak miskin, hang miskin teruk-teruk pun ikat bendera putih ya. Lepas tu hang tengok sumbangan mai kat hang sampai menerap, sampai tak larat tuan. Baru ni kan viral dah tu. Dia bawa bendera, dia pergi hantar dia. Beras macam sunshine kat rumah dia.
Punya banyak. Siapa mai pun dia ambil, betul saya susah, dia semua punya banyak. Depa bawa pergi kat dia, NGO bagi dia bantuan, bawa banyak sangat. Dia kata depa bagi banyak sangat. Dah hantar dapat. Berhentilah. Dia tak susah dah, tapi dia up lagi dia punya status dia, saya susah, tak ada siapa tolong saya, anak saya menangis semua. Susu berlambak, boleh buka kedai runcit depan rumah. Banyak sangat. Jadi tak ada alasan lah. Kalau orang miskin tak ada alasan, orang kaya jangan tanyalah. Hang tak sembahyang 5 waktu, tak ada, aku duit berlambak, jangan cakap. Kerana bukan kata Nabi SAW contoh, Nabi Sulaiman bukan melawak main kaya, bapak kaya. Raja, bukan raja manusia ya, raja binatang, raja jin, syaitan, semua dia cover. Coverage dia luas, lebih hebat pada Celcom, DG, 5G, semua hebat lagi. Tapi dia sembahyang. Nabi bukan melawak-lawak ya. Maka tak ada alasan. Hang sakit, saya lama sakit, saya tak ada sembahyang. Jangan sebut sakit. Sebab Nabi Ayub AS, Allah takdir dia sakit 18 tahun. Anak-anak semua lari habis. Tapi dia sembahyang, dia tak pernah. Innahu awwab, kata Allah Ta'ala. Nabi Ayub ni orang yang selalu bertaubat dan kembali pada Allah Ta'ala. Maknanya sakit pun Allah Ta'ala, kaya ke miskin ke, sengaja Allah buat supaya tak ada alasan siapa-siapa pun nak abang kata dia adalah orang yang susah, tak boleh amalkan Islam. Maka Nabi SAW dilahirkan di Mekah. Hebatlah. Nabi beranak di Mekah, orang semua teruk masa tu, dan Nabi SAW muncul sebagai hero yang luar biasa. Kerana bukan sahaja Nabi jadi elok, dan Nabi mengelokkan orang yang lain. Bangsa yang satu ketika Rom dan Parsi takut bila tengok orang-orang Arab jahilah, tak berani kami, tak boleh bawa bincang mereka ni. Jenis otak, jenis minum arak, berzina, jenis di luar daripada apa? Luar daripada fikiran manusia. Mereka boleh buat pelik-pelik gitu. Kami tak berani nak tawan. Tapi Nabi boleh ubah sifat yang pelik itu menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an, sehingga peringkat diridai oleh Allah Ta'ala, sehingga peringkat nak meninggal dunia dah. Ketika dalam peperangan nak meninggal dunia dah, ada ayak nak minum, tapi masih ingat, aku dengar ada kawan aku nak ayak, bagi kat dia lah. Satu ketika bunuh tu satu benda yang biasa, tapi bila Islam masuk, dia ada sifat kasih pada orang. Itulah nama kata hebat. Pemimpin yang hebat bukan dia je hebat, dia melahirkan orang yang hebat. Nabi SAW hebat, Nabi tinggal pengganti dia siapa dia? Itulah dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beranak di Mekah bukan sengaja, bukan tak sengaja, memang dalam perancangan Allah Ta'ala. Dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul di mana? Di Mekah juga, di Gua Hira. Ketika umur berapa? Ketika umur baginda SAW 40 tahun. Kata ulama, sebenarnya 40 tahun tu adalah pengisytiharan. Nabi lantik dia jadi Nabi awal, sebelum pada tu lagi. Tahu di mana? Nabi Adam AS tengok di syurga, di Arash, ketika di situ ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis siap dah. Maknanya memang perancangan Allah Ta'ala tu sangat luas dan luar biasa, nak lahirkan seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tanya sebab apa Nabi Isa alaihi salam dilantik menjadi masa baby jadi nabi. Kan Nabi Isa dalam buai, Nabi Isa kata inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bila orang kampung tanya dekat Maryam alaihissalam, dia kata, hampa tanyalah baby tu, aku malas cakap dengan hampa. Aku cakap pun bukan hampa faham. Benda payah nak terang. Jibril mai, roh ditiupkan ke rahim aku. Aku nak cakap macam mana dengan hampa? Aku cakap pun hampa tak faham. Hampa tanya baby tu lah. Dia kata, Maryam, baby mana boleh cakap? Tiba-tiba dengan izin Allah, Nabi Isa AS kata, aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, diberikan kepada aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan dilantik aku menjadi nabi. Masa tu dia dalam buai lagi. Dan Nabi Allah Yahya AS, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dapat Nabi Yahya umur 80 lebih dah.
hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika dia jaga Maryam alaihissalam ketika masa kecil, berlaku benda yang pelik kepada Maryam. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk tempat Maryam alaihissalam tu duduk, ada buah-buahan di musim sejuk, ada di musim panas. Buah-buahan di musim panas, ada di musim sejuk. Maknanya masa tu musim sejuk, Maryam alaihissalam sedang memakan buah-buahan musim panas. Masa tu musim panas, tapi ada rezeki musim sejuk dekat di Maryam. Zakaria alaihissalam tanya, "Anna laki haza?" Daripada mana hang dapat benda ni? Maka kata Maryam alaihissalam, "Anna laki hadha?" Qalan huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini adalah daripada Allah dan Allah akan bagi rezeki pada siapa saja tanpa hisab. Maka Nabi Zakaria dia lambat dapat baby, umur 80 tak beranak-beranak lagi. Maka Allah Ta'ala sebut ayat sejurus selepas itu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situlah Zakaria alaihissalam dia doa pada Tuhan dia. Kata ulama, di situ maknanya di lokasi dan posisi itu, tengah berdiri bila tengok Maryam alaihissalam, uish, hebatnya ni, terus dia doa ke Allah. Yang nombor dua, di situ maknanya apa? Di situ keyakinan terbina. Seorang budak perempuan yang kecil, dia boleh yakin ke Allah sampai Allah boleh bagi rezeki kat dia. Aku Nabi dah berumur dah, takkan aku tak boleh doa ke Allah sampai Allah bagi kat aku baby. Terus dia angkat tangan doa. Allah bagi Nabi Zakaria, Nabi Yahya baby. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Zakaria, kami beri berita gembira pada hang, kamu dapat baby nama dia Yahya. Tak ada orang sebelum ni nama dia Yahya. Wahai Yahya, pegang kitab yang kami beri pada kamu dengan kuat, dan kami beri hukum hakam dan nubuah ketika dia masih kecil lagi. Ulama bincang, takkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin masa umur 40 baru jadi Nabi? Padahal Nabi Zakaria, padahal Nabi Yahya, padahal Nabi Isa, yang mereka ini dilantik oleh Allah kecil-kecil lagi dah. Allah bagi dah kefahaman kenabian. Maka kata para alim ulama, bukan. Umur 40 tahun yang Nabi jadi Nabi itu adalah pengisytiharan Nabi ketika umur 40 tahun. Nabi jadi Nabi bila? Mata kunta nabiyan. Kata Nabi SAW, wal adamu bainar ruhi wal jasad. Ketika Nabi Adam under construction, di antara roh dengan jasad, baru duk design nak buat, aku dah dilantik dah menjadi Nabi. Dah tu umur 40 pengisytiharan. Awal 40 baru isytihar, supaya semua manusia tak utama kafir Quraisy boleh tahu orang yang aku lantik jadi Nabi ni bukan orang biasa. Hampa boleh cek dia punya track record dia daripada umur 40 tahun. Hampa yang kata dia bagus. Al-Amin bukan aku yang bagi, hampa yang bagi kat dia. Dia tak pernah murung orang, dia tak pernah ranjau orang, tak pernah bagi sakit hati orang, tak pernah mengumpat orang, tak pernah buat jahat. Ini manusia aku lantik jadi Nabi. Apa alasan apa tak mau ikut dia ni lagi? Sengaja Allah lewatkan supaya orang-orang kafir Quraisy dan seluruh dunia menjadi saksi bahawa orang yang dilantik menjadi Nabi itu adalah siapa? Adalah manusia yang agung dan manusia yang hebat. Macam tu. Di mana? Di Gua Hira. Tertawa hadis tu kan? Jibril alaihissalam main, Nabi takut first time tengok besar makhluk yang tak pernah tengok, peluk 2-3 kali sehingga Nabi SAW baca apa? Baca Iqra, Nabi diulang sehingga Nabi boleh baca balik main diselimut. Itu panjang sirah dia. Cuma dia kita nak bang pengisytiharan tu lambat lah. Macam kita kahwin lah tuan-tuan. Macam kita kahwin, masa kita isteri mengandung, kita dah mula fikir nama dah. Kan? Kita nak bawa nama baby kita nama apa? Bincang dah dengan isteri. Bawa nama baby ni gabung tu, bawa nama gitu. Kita dah bincang dah. Jadi bila kita bagi tahu kat orang nama tu,
bila hari ke-7 sunat kita isytihar dekat orang. Hari pertama kalau orang tanya nama, baby nama apa? Nanti hari ke-7 baru aku habaq. Habaq gitu. 7 nak buat macam mana? Buat pengumuman lah. Dalam Facebook ke, buat dalam grup family ke. Alhamdulillah setelah hari ni hari ke-7 disunatkan untuk isytihar nama. Kami bagi baby kami ni nama sekian-sekian. Baru nama elok-elok lah. Ada orang yang dia dekat pejabat pendaftaran baru telefon saya. Ada ke jenis itu? Saya kata isteri hang apa mukjizat ke jenis mengandung seminit beranak terus gitu. Betul terus hang ada kat pejabat pendaftaran. Dia mesti 9 bulan yang hang tak fikir nama baby. Dia mesej saya, ustaz sekarang nombor 273, saya 279. Saya kata ada masalah apa abang nombor kat aku? Tak, dia kata saya kat pejabat pendaftaran. Saya nak pilih nama baby. Ustaz bagi saya nama perempuan, dia kata kat saya. Payah lah aku tiba-tiba aku tu kadang dia bagi nama kita nak tengok nama tuan-tuan. Kadang contoh dia bagi tahu apa, dia bagi tahu Faizal contohnya, Z kita dia dalam bahasa Arab dia boleh jadi Zal, dia boleh jadi Zai. Itu orang kena tengok kamus, Zal tu apa, Zai tu apa. Sebab kita Za ke apa, bahasa Arab ni yang kena tengok setiap perkataan dia ubah satu, dia jadi makna jadi ikut lain. Tak kira nak kita nanya pula. Jadi fikirlah awal-awal kan. Kadang kita bagi nama dia tak mau, kadang bagi nama dia tak mau, kadang bagi nama ni tak apa, ni anak bos saya nama sama gitu. Ada nama lain. Jenuh fikir nama apa orang tak pernah buat Azazil tak ada siapa nama ada Azazil tu. Apa tu? Ni anak nama apa? Dia ingat nak buat Azazil, tengok dia tu main tengok dia belah terus. Oh ya, hebat lah malah dia aku tak boleh jumpa. Anak kembar, Munkar dan Nakir. Canggih kau. Hang PPV. Pi cucuk, doktor tu tanya, IC mana? Tunjuk nama, Munkar, Nakir, 2 sekali. Klinik kesihatan ni memang nurse tu belah terus. Selalu dalam kubur. Yang ni kubur mai kat atas dia dah. Boleh nama malaikat sesuai dengan watak lah. Tak, nama Jibril tapi tangan patah aku tu, Saleh tak kena ke. Dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul di sana. Baginda berhijrah ke Madinah. Kena ingat tu, berhijrah ke Madinah sebab beranak kat Mekah, berhijrah ke Madinah dan wafat serta dimakamkan di sana. Jasad Nabi SAW ada di bumi Madinah. Sehingga ulama bincang antara Mekah dan Madinah mana yang lebih mulia. Mekah ada Kaabah, Madinah ada jasad Nabi SAW. Semua ulama kecuali Imam Malik bin Anas menyebut bahawa antara Mekah dan Madinah yang lebih mulia adalah bumi Madinah kerana ada jasad hidup yang hebat, yang tak pernah meninggal, yang hebat di dalam bumi Madinah. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab Hambali, adapun mazhab Hanafi, adapun mazhab Imam Asy-Syafi'i meletakkan bahawa bumi Mekah itu lebih tinggi martabat dia, berdalilkan hadis Nabi SAW, pahala ibadah di Masjidil Haram lebih besar daripada pahala ibadah di Masjid An-Nabawi. Itu tak apalah perbincangan. Sebab apa Nabi dipilih untuk ke bumi di sana? Kerana orang-orang Madinah tu berjiwa besar, orang Ansar. Allah suka dengan orang Ansar kerana mereka korbankan semua benda hanya disebabkan, kalau bahasa mudah kita faham, sebab ada satu foreigner daripada luar mai. Nabi bukan orang dalam tau, Nabi orang luar. Maksudnya depa sambut Nabi, depa ra'i Nabi, depa lantik Nabi jadi ketua, dan depa sanggup korban semua, nyawa, harta, rumah, banyak benda depa buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suka perangai orang-orang Madinah dan orang Ansar yang sangat tinggi korban dia untuk Islam, maka Allah pilih untuk letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bumi Madinah. Jiwa besar. Syariat baginda menghapuskan syariat Nabi-Nabi sebelum ni. Nabi SAW bila mai, Nabi ni dia ke latest version lah. iPhone berapa sekarang ni? 13.
13A ke? Ada 13. Ya. iPhone 13 maksudnya tu paling latest sekali. Kalau iPhone 6, kawan tu main dia kata, dia aku tengok aku ada iPhone 6 ni, kita simpan nama iPhone 6 semua, orang tak nak guna, orang buat baling kaldai, orang tak nak guna lah telefon hang semua. Kalau Mesir baling kaldai lah. Malaysia baling kepala ayam, baling anjing gitu ya. Orang tak guna sebab apa? Sebab lama dah merepek ni. Orang lah ni kamera banyak lah, penuh kamera. Macam kena penyakit kusta, penuh telefon dia tu. Jadi boleh pelbagai angle boleh buat. Tu yang paling baru lah. Quran, ajaran Nabi SAW latest, paling terkini. Maka syariat-syariat dulu semua terbatai. Syariat dulu apa? Syariat dulu antaranya adalah bila dosa, bunuh diri. Ambil pisau, bunuh diri sendiri. Zaman siapa? Nabi Allah Musa AS. Faqtulu anfusakum. Ambil pisau, bunuh diri hampa. Itu tanda taubat dengan Allah Ta'ala. Puasa mereka lain, ibadah mereka lain, lebih hebat lagi lah. Maka kita syariat, dia batai. Nabi-Nabi dulu, dia batai. Nabi Isa AS akan datang nanti di akhir zaman nanti, insyaAllah. Dia pun pakai syariat Nabi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan yang kita kata apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui. Baik. Syariat baginda menghapuskan syariat nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Syariat baginda akan terus kekal sampai hari kiamat. Mailah macam mana punya zaman pun, inilah ada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang syariat ni lah akan kekal sampai bila-bila. Sebab tu Allah buat syariat Nabi ni sesuai sampai ke akhir zaman. Kita tak boleh kata alah benda-benda Quran ni zaman-zaman apa? Zaman unta boleh lah, zaman padang pasir boleh lah. Tak, ramai lah teknologi ke apa ke, Quran ni dia sentiasa relevan dan sentiasa kita boleh guna pakai sampai ke bila-bila. Itu syariat Nabi. Dan hendaklah juga orang mukallaf itu tahu tentang perkara lain berkaitan Nabi SAW. Nasab baginda adalah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Syaibah Al-Hamd bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai situ sahaja yang ittifaq semua ulama sirah berkaitan dengan nama Nabi SAW. Jadi kalau kita kena tahulah nasab Nabi SAW. Ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah Al-Hashimi Al-Qurashi. Ibu Nabi SAW nama Aminah binti Wahab binti Zuhra bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Itu nama mak Nabi SAW. Paling tak ada kalau orang tanya mak Nabi nama apa, Aminah binti Wahab. Yang tu paling kurang kena tahu lah. Kalau orang tanya mak Nabi nama apa, dia kata mak Nabi aku tak ingat lah. Dia tak tahu mak Nabi. Ada sedikit kekurangan dalam akidah kita. Ada sedikit kekurangan dalam akidah. Mak Nabi tak hafal tak apa. Kalau orang tanya kita, mak Nabi nama Aminah ke, mak Nabi nama Zaleha contoh, kita kata ish Zaleha kot. Yang tu akidah kita ada masalah. Sama macam Nabi 25 Nabi tu kita kena tahu dan kena. Tak hafal tak apa, hafal lagi bagus lah. Tak hafal, tapi bila orang tanya kita tahu. Anak-anak Nabi semua kita kena tahu. Ruqayyah tu anak ke isteri? Ruqayyah tak tahu, aku ingat isteri kot. Dia tak tahu, dia main kot-kot ke tu. Tak boleh, dia kena apa Dia kita kenal. Bila orang beritahu Ummu Salamah, kita tahu ini isteri salah seorang daripada Ummul Mukminin, mak orang beriman. Siapa dia? Itu adalah isteri Nabi SAW. Kalau orang beritahu Maria Qibtiyah, dia tu isteri ke, dia tu anak ke, anak menakan ke, hamba saya ke, apa? Jadi kita kena tahu lah. Tu basic akidah kita tentang
Tapi benda ni tuan-tuan, dia kena selalu habaq lah kat anak-anak kita ke isteri kita. Selalu habaq di rumah, peringat, dia pun ingat lah. Okay, selalu habaq. Saya di sekolah, bila masuk kelas, kadang awal, kadang hujung. Tak selalulah, bila-bila sekali lah. Bila-bila dalam seminggu tu, ada kelas 2 kali, 3 kali. Sekali ke, 2 kali ke. Ada kali saya suruh semua habaq. Tapi mula-mula kita masuk, kita habaq lah. Okey, ikut mak Nabi nama apa, Nabi kita nama apa, mak Nabi nama apa, ayah Nabi nama apa, Nabi beranak dekat mana, Nabi meninggal dunia kat mana, Nabi jadi Nabi umur berapa, Nabi menikah umur berapa, isteri pertama Nabi nama apa. Basic benda kecil-kecil lah, yang mudah-mudah. Jadi mereka pun selalu ingat. Kita ulang selalu, benda tu boleh dia ingat. Kalau TV boleh main peranan, sangat baiklah macam ni. Kan macam daripada ulang Fatihah tu kan. Ulang Fatihah. Selalu kita ulang, asal non-Muslim pun boleh hafal tuan-tuan. Asal benar selalu kita dengar, kita boleh hafal, jadi terhafal lah kita. Macam ada kadang Chinese meninggal kan, dia tang. Nah, rumah kita minggu tu saja banyak lah perumahan kita orang Cina banyak contoh kan. Jadi teringat lah, kita dah tahu dah bunyi apa dia buat wirid apa tu. Jadi kita kadang-kadang kita ada benda-benda kita boleh jadi hafal. Benda selalu dengar dia boleh hafal. Benda selalu dengar tu kita boleh hafal. Terutama iklan TV kan, iklan radio ke, iklan TV ke, dia kita ada ulang-ulang, dia boleh jadi hafal ya. Quran sama macam tu kok. Kalau bab Nabi ni ada TV boleh main peranan, dia ulang, rasanya benda tu macam kita buat billboard tepi jalan lah. Kalau YB ke apa ke, contoh kan, boleh buat jalan sikit, nama Nabi Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jalan depan sikit, billboard tu dia sewa sikit, dia buat iklan. Sebenarnya musim maulid ni dia buat tepi jalan. Jadi orang duk lalu kat tepi jalan tu. Jadi terhafal lah kita pun. Tapi disebabkan kelalaian kita, tepi jalan dia ada apa? Iklan biskut tak apa lah. Dia ada iklan ubat kuat ada tak? Tepi jalan ni karut. Jadi duduk lalai tu, anak-anak jadi terhafal benda-benda pelik-pelik gitu. Disebabkan kita tak ada jiwa nak sayang pada Nabi SAW. Selalu duduk ulang lah. Kalau di TV dia boleh ulang lah. Contoh drama orang yang minat sangat, maksudnya time tu orang selalu tengok, maka dia ambil peranan. Lepas pada drama tu nak masuk iklan, dia cerita tu bab Nabi sikit ya. Ada satu ayat nama Nabi apa basic macam tu. Sekali sebelum masuk balik, dia terang balik benda tu 3, 4, 5, 6 kali. Rasa dia duduk ulang-ulang dengan visual yang menarik macam tu, dia cepat boleh menarik perhatian lah. Bukan sahaja budak-budak, kita besar pun kita boleh hafal gitu cerita dia. Ketika baginda SAW dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat ketika berumur 25 tahun. Maknanya Nabi SAW tak pernah mendapat kasih sayang original daripada seorang ayah. Tapi dapat daripada tok, dapat daripada pakcik lah, yang Allah Ta'ala takdirkan. Itu semua nak membina dalaman. Jadi orang tak boleh kata aku hampa tak tahu, susah kecil-kecil mak pak, tak ada lah. Tak payah cerita. Sebab ada orang yang lebih susah daripada tu, tapi dia berjaya dan hebat. Baginda dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan dengan 20 April 5700 Masihi di Mekah. Ni maulid namanya kan, 19 bulan kita ni ada Maulidur Rasul. Jadi apa nama dia, tarikh Nabi SAW beranak adalah pada hari Isnin. Dan Nabi SAW sendiri meraihkan ke hari kelahiran baginda dengan Nabi berpuasa. Su'ila an siyami yaumul ithnaini qala dhaka yaumun wulidtu fihi. Ditanya pada Nabi SAW, awak Nabi rajin dan kerap puasa hari Isnin? Kerana aku dilahirkan pada hari itu. Seronok dengan menambah ibadat. Bukan seronok sebab birthday jadi seronok tak ketahuan, merepek, parti sini, parti sana, lompat sini, lompat sana. Sebab apa? Birthday. Jadi birthday Nabi SAW kita ingat, bukan nak ingat ke tarikh lahir tu tak, nak ingat ke siapa?
orang yang ada di sebalik tarikh lahir tu. Disebabkan kita duk buat sambutan maulid ni, duk ulang-ulang bab Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sedikit info-info yang kita dapat, ada maklumat baru bab Nabi. Kita ni tuan-tuan manjang sibuk dengan kerja, tempat kerja kita jarang orang sembang bab Nabi dah. Jarang lah. Kita duduk tengok sekarang boleh dine in dah. Boleh duduk dua orang duduk sembang makan apa semua. Biasa cerita bola, cerita kereta, cerita Melaka, lompat bati, lepas tu menangis depan kamera, lepas tu nak masuk balik tak boleh orang terjang. Macam tu lah topik tu lah. Dia tak tahu apa pun cerita Melaka tu. Dia sembang, dia baca dekat telefon je. Entah aku baca YB tu tak guna cerita tu. Sembang tu bukan dapat apa pun. Tak, dia lompat ke, dia terbalik ke, dia apa, gaji YB dia jalan je. Sembang tu jarang. Bila kita duduk dua orang duduk sembang meja, dua orang tu sembang entah Nabi Muhammad ni sebenarnya bincang bab Nabi semua jarang lah. Jadi bila main Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, jadi kita memperbanyakkan program-program masjid, pejabat dan sebagainya. Tujuan dia tak ada apa pun, nak bagi orang ingat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lama-lama tuan-tuan dia akan pudar ingatan. Macam kita photostat lah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang tak buat maulid, orang tak ingat pun. Sebab apa? Sebab masa tu photostat clear lagi. Sebab dia original, kertas original, photostat sekali keluar main clear lah. Photostat sekali lagi zaman tabi'in clear lagi. Tapi zaman-zaman kita ni photostat dah 1000 tahun dah duk photostat benda yang sama, tak apa clear lah. Jadi kena ambil marker, kena tulis balik kat kertas tu bagi elok-elok. Tulis itulah maulid nama dia. Ingatkan balik kat kita. Tak ada buat apa pun, buat ceramah biasa lah. Sama je, ceramah maulid ke, ceramah Isra' Mi'raj ke, ceramah Ma'al Hijrah ke, dia benda yang sama, kita ulang-ulang balik. Kalau tak penting hari beranak Nabi SAW, Allah takkan cerita Nabi-Nabi beranak dalam Quran. Nabi Musa AS beranak ketika kecil dan dilempar masuk dalam laut dan diambil oleh isteri Fir'aun dan sebagainya. Itu kisah kelahiran Nabi yang Allah cerita dalam Quran. Allah cerita lagi lah kisah kelahiran, macam saya cerita tadi kat tuan-tuan lah. Cerita kelahiran Nabi Isa dimention dalam Quran. Cerita kelahiran Nabi Yahya ketika kecil. Maksudnya bukan kata Allah Ta'ala sebut maulid Nabi je. Maulid Nabi Isa, maulid Nabi Allah Yahya, maulid Nabi Allah Musa AS, diulang-ulang pada kita, nak bagi tahu kata hari lahir itu adalah hari yang besar dan penting. Bukan hari itu yang penting, orang yang ada di sebalik lahir. Sebab tu 12 Rabiul Awal kita tak heran 12 tu. Tapi sambutan tu dia akan ada selalu. Ada orang yang buat 14, ada yang buat sebelum, ada yang buat malam tu, ada yang buat pagi tu, ada yang buat seminggu lepas tu, sebulan lepas tu. Ada yang bila-bila pun dia buat. Ada orang kata sayang Nabi ni ada tarikh ke? Tak ada. Sekurang-kurangnya bila sampai tarikh tu kita memperbanyakkan ingat pada Nabi SAW. Sekurang-kurangnya. Tarikh lain selalu kita kena selawat pada Nabi SAW. Maka tak timbullah isu Nabi tak sambut kelahiran dia, sahabat tak buat, jadi kita tak payah buat benda tu, bid'ah, masuk api neraka dan sebagainya. Isu kita adalah sambutan itu bukanlah sambutan apa yang kita faham. Nama aja sambutan, tapi dia lebih pada memperingati. Saya selalu habaq tak mau buat maulid pun tak apa, tapi kita buat kajian ringkas. Tuan-tuan turun dekat Cargas, orang duk beratok ramai kan. Tuan-tuan pergi dekat Sik Kandak, Kampung Melayu ke, pergi mana tempat-tempat orang ramai tu, orang duk beratok kan, atau pergi interview. Abang ni kami daripada channel YouTube, saya YouTuber. Saya nak tanya dekat abang, mak Nabi Muhammad nama apa? Tanya dia tu saja, tak pergi suar gitu ya. Abang boleh jawab, saya belanja abang Sik Kandak, contoh gitu. Dia kata tak apa, aku beli sendiri yang tak payah belanja. Aku tak tahu. Boleh jadi dia tahu, boleh jadi dia tak tahu. Kalau kita pergi jalan-jalan saja, aku tu jumpa orang kat pasar raya ke tempat orang ramai sikit, okey abang berhenti set PPV. Sama ada orang nak petugas tu, dia kata sila sini. Tak, saya bukan nak main cucuk tu, saya nak main interview abang. Interview saya sebab apa? Nak tanya saya cucuk Astra ke Sinovac? Bukan. Nak tanya Nabi Muhammad jadi Nabi umur apa?
Kalau macam tu kata hang kena cucuk pula extra sekali lagi. Extra satu lagi. Boleh jawab? Alhamdulillah. Boleh jawab? Belum tentu. Kalau kita try tutup pintu malam ni, siapa jawab baru boleh keluar. Pakai tak keluar. Ustaz tutup lah, kami keluar kot tu. Jadi maknanya apa? Maknanya info bab Nabi ni jauh lagi lah. Tu kita tak masuk dalam pasal perang lah pasal semua. Basic kita tanya kecil-kecil gitu ya. Boleh jawab tak? Boleh jadi boleh jawab, boleh tak jawab. Kalau tak boleh, maksudnya kena kerap lagi lah adakan sambutan maulid ni. Terus duk buat pun ramai tak ingat. Tambah tak buat terus. Nabi pun orang tak kenal dah siapa dia. Tu jasa Nabi SAW. Mak pak kita kalau kita lupa kat dia, benda tu bagus tak bagus tuan-tuan? Tak bagus lah. Mak kita lupa. Mak kita jadi gelendangan. Bapak kita jadi gelendangan. Pakcik tu umur 80 tahun duduk tengah jalan, nasi tak ada. Orang tanya, mana pakcik? Anak saya ada di Kuala Lumpur jadi pensyarah. Oh, pakcik dari sini. Itulah. Dia tak ingat kat saya. Kita akan puji tak anak tu? Kita akan kata, tak guna punya anak. Mak hang duduk tepi jalan ni, tak ingat mak hang. Tu baru mak lah tuan-tuan. Mak yang hebat tu. Mak dengan bapak tuan-tuan tahu tak? Duk ada level nombor 2 lepas syirik. Selepas kita buat baik dengan Allah, kita jangan derhaka dengan Allah Ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Buat sembah Allah, jangan syirik ke Allah. Sejurus lepas tu Allah gabung jalinkan dengan apa? Dengan mak bapak. Maknanya besarnya mak bapak ni. Besar-besar mak bapak pun tak ada satu ayat Quran suruh selawat kat mak kita. Boleh selawat kat mak. Allahumma salli ala ummi, Allahumma salli ala abi. Tak ada. Ajaran sesat Syiah tak ajar tu. Tinggi tak mak bapak? Tinggi, tapi tak ada level suruh selawat. Bahkan Nabi lain tak diajar kita untuk selawat pada Nabi Isa. Kita Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim adalah kama sallaita ala kan. Nabi-nabi lain tak ada. Khusus pada Nabi SAW punya hebat macam tu. Tapi kita lupa kat Nabi SAW. Tak ingat kat Nabi. Allah. Kalau orang lupa kat mak kita panggil dia jahat, orang lupa kat Nabi SAW kita nak panggil dia apa? Tak ada urut orang nak bak kata tu. Jadi sebab itulah peringatan dibuat supaya kita lebih selalu akan fokus untuk ingat pada baginda Nabi SAW. Ibunya wafat di Abuak, nanti kita ambil pula nombor berapa? 9, 10, 11. Start pada 11. Okey. Tuan-tuan, insya-Allah. Banyaklah isu-isu yang berlegar di kalangan masyarakat kita hari ini yang menjadi kadang-kadang saya tengok akhir zaman ni dia macam-macam benda jadi. Dulu kalau kita kata alim ulama, adalah level manusia hormat dengan alim ulama. Tak tunggu alim ulama lah, Tok Imam pun orang hormat dah. Dulu kalau Tok Imam lalu, kalau geng-geng duk bawa pokok, duk isap rokok, dia boleh letak rokok di belakang, tunggu Tok Imam tu belah. Walaupun dia baru pelekat rokok tu, dia tak isap sebab dia hormat dengan Tok Imam tu. Dia tengok geng masjid, dia ada sifat hormat pada orang. Tapi sekarang ni tuan-tuan, sifat-sifat hormat tu, walaupun dia semayang tak semayang tu nombor 2 lah, tapi dia bila tengok orang-orang yang baik-baik ni, dia rasa ada satu besar dalam hati. Tapi benda tu makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Hilang di mana? Disebabkan kadang-kadang banyak benda-benda alam maya. Kadang-kadang kita tengok ustaz tu ceramah, bawah tu dia ni tak puas hati, dia kutuk ustaz tu, ceramah kata tu kata ni ikut dan dia gitu ya. Padahal dia tu tok guru orang alim. Hanya disebabkan dia punya mungkin cakap dia tu kita rasa tak selesa, kita kutuk dia dan sebagainya. Banyaklah benda. Dulu kalau orang tegur, orang boleh terima pendapat orang, makasih kerana tegur saya, dan kita tahu benda tu salah. Tapi sekarang ni bila akhir zaman, bila orang tu buat terang-terang salah, bila orang tu tegur, maka dia berani untuk melawan balik orang. Berani untuk melawan balik. Dia tak ada rasa satu takut. Kalau tuan-tuan tengok, ada satu kes, ada seorang lelaki yang dia sedih masa dia pergi kerja, isteri dia bawa satu lelaki lain masuk dalam rumah.
Lepas tu jabatan agama mai, polis mai, apa semua. Di luar rumah tu orang ramai, orang kampung semua dah kumpul dah di situ tu. Laki tu, suami dia geram lah kat laki tu. Dia tumbuk ke apa macam tu lah, nak pukul dia lah. Lelaki tu dia dah bersalah, ceroboh masuk rumah dia tu, kacau isteri dia. Polis tu ada, wartawan tu ada, orang duk rakam. Dia boleh pukul pula lelaki tadi tu. Dia boleh terajam pula suami dia tu. Padahal tu terang lah salah. Patutnya dia tak melawan lah, dia diam, betul tak? Patut dia salah. Tak. Jadi fitnah akhir zaman ni dia sangat-sangat adalah pelik dan luar biasa. Jadi saya pesan dekat diri saya dan tuan-tuan, apa yang kita buat, kita teruskanlah dengan membaca surah Al-Kahfi di akhir-akhir zaman ni. Kerana perangai yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kahfi tu dan kesinambungan daripada apa yang bakal dan sedang berlaku pada kita hari ni, dia boleh jadi macam-macam lagi. Kita baca, ajarkan pada anak-anak kita juga, supaya mereka terpelihara daripada benda-benda yang buruk yang berlaku pada akhir zaman ni. Gitu. Okey, itu saja tuan-tuan. Ada soalan? Beberapa minit dari sekarang. Kalau tak ada, kita akan tutup kelas kita. Nak jemput 14 Isnin. Okey. Itu saja. Yang baik pada Allah. Kuliah berikutnya kita bilang. Kuliah Ustaz L. Nanti kita maklum lah. Kuliah dah main dah. Muslimat pun boleh main dah. Lepas pun tidak, lepas main. Lepas pun tak ingat kot. Boleh main lah. Pesan tuan-tuan nak pesan pada isteri ke apa ke. Bila iklan keluar tu, nanti kita maklum lah. Sebab dia bawah abang. Jadi kita duk susun balik jadual. Nanti kita buat keluar awal iklan semua. Jadi kita boleh tengok. Mungkin boleh awal sikit ke. Boleh pesan dekat keluarga main dan sebagainya. Adalah faedah untuk kita juga. Jadi itu saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.